Terima kasih. Selamat sejahtera semua. Kita datang untuk sesi Connecting Dots Learning Snippets. Ya, snippets kerana dia ringkas saja. Dan saya ambil satu tajuk kecil saja dan saya huraikan yang aspek kecilnya. Tajuk kita untuk hari ini ialah The Way Schools Work. Dan buku tentang The Way Schools Work ni saya baca masa saya buat master saya di US. Ditulis oleh Bennett dan Licom. And very interesting kerana saya dapati apa yang nak dikongsikan itu ada kaitan dengan apa yang kita hadapi setiap hari. Dan ini merupakan analisis sosiologi. Ya. Kalau semasa di universiti dulu atau IPG, sudah pasti puan dikenalkan kepada aspek sosiologi pendidikan. So, how do the schools actually work? Apa harapan pihak ketiga tentang fungsi sekolah? So dalam huraian oleh Bennett dan Licom ni, lepas tu walaupun buku ni ditulis pada tahun 90-an, ada edisi-edisi yang terbaru. The nature of education. Dia kata orang ramai atau pakar kurikulum atau daripada mazhab-mazhab yang berbeza yang ada dalam pendidikan have different schools of thought. Model yang pertama, orang yang menyahut model ini, yang percaya dalam model ini, modelnya adalah social meliorist model. Mereka yang percaya dalam model ini anggap sekolah adalah tempat di mana ia harus betulkan akhlak murid atau gejala sosial yang berlaku di luar mesti dibetulkan di sekolah. Dan sudah pastinya kita tahu kalau di luar sana dahulu kalau banyak penagih dadah, kita diminta tubuhkan kelab anti dadah. Kalau di luar berlaku banyak accidents, right? Dan di sekolah kita adakan pelbagai kempen keselamatan jalan raya. So, mereka yang percaya dalam model social meliorist ini anggap bahawa sekolah sepatutnya tempat di mana kita betulkan gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dan ini jelas kelihatan selalu keluar dalam surat khabar, kenapa sekolah tak buat begini, kenapa sekolah tak buat begini. Because people see schools untuk satu daripada tujuannya untuk membetulkan gejala sosial. Yang kedua, ialah mereka yang percaya dalam model social efficiency. Bagi mereka, mereka anggap sekolah adalah tempat yang harus memastikan bila murid-murid datang ke situ, mereka pelajari kemahiran vocational dan bila tamat itu, atau kemahiran-kemahiran lain, bukan saja vocational, tapi bila tamat pengajian, mereka boleh dapat kerja. Jadi pengajian atau pendidikan adalah untuk dapat kerja. Model yang ketiga ialah model humanistik. Mereka yang percaya dalam model ini, mereka anggap sekolah adalah sebuah tempat yang sepatutnya sentiasa menegakkan nilai masyarakat, nilai yang harus ada dalam warga negara kita. So, dan bila mereka tak lihat nilai-nilai tersebut, mereka anggap ada sesuatu yang tak kena dengan sistem pendidikan kita. Bila pelajar-pelajar kita tidak mempamerkan nilai-nilai yang mereka anggap, mereka yang daripada mazhab atau model humanistik ini, bila mereka tak nampak nilai-nilai itu dalam kalangan murid, maka mereka anggap sesuatu yang tidak kena dengan kurikulum atau sistem pendidikan kita. Yang keempat, model yang keempat, mereka yang percaya dalam model ini, iaitu developmentalist model, they believe, mereka percaya setiap murid ni ada potensi. Maka, sistem pendidikan atau khususnya sekolah harus menggilap potensi yang ada pada murid pada tahap yang paling optimal. Dan
pihak sekolah dapat mengenal pasti bakat-bakat dan kelebihan yang ada pada murid dan mengasah bakat mereka. So tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pandangan daripada pelbagai orang yang boleh kita kategorikan dalam 4 model ini. Kalau mereka nak lihat perkara dibetulkan dalam masyarakat, mereka percaya dalam model social Milleris. That schools must rectify social ills, gejala sosial. Yang social efficiency, pastikan bila tamat pengajian, murid atau pelajar boleh dapat kerja. Yang humanistic model, mereka sentiasa mengutamakan nilai. Yang developmentalist model, mereka mengutamakan potensi dan bakat yang ada pada murid, ya, yang perlu diasah secara optimal. So dalam apa jua kita buat, ada beberapa soalan yang akan timbul. Dan kita boleh jawab, kita ada jawapan-jawapan kita sendiri. Whom do we teach? And whom do we reach? Kita mengajar murid, tapi impaknya ke mana? What do we teach? Ilmu yang kita sampaikan, adakah hanya ilmu akademik? Atau kita juga membina sasiah murid? What are we teaching? Dan berapa penting atau berapa membawa makna, ya? What do we teach tu? Apa makna? Sejauh mana makna apa yang kita mengajar itu membawa kesan yang kita hasratkan. Then next one is, if we know what do we teach, how do we teach? Dalam slide yang terakhir nanti, saya akan jawab juga bulat yang ketiga ni, how do we teach? Kerana kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan semua selalu dah dengar sekarang terminologi atau istilah differentiated learning dan sebagainya. Tapi macam mana kita nak praktikkan differentiated learning itu? And soalan yang berikutnya, tuan-tuan dan puan-puan ada jawapan-jawapan tersendiri. Who learns and with what lasting results? Kita mengajar suatu, kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan hari ini boleh fikirkan bersama, ada pesanan yang disampaikan pada kita oleh guru kita semasa kita di sekolah rendah. Dan sampai hari ini kita masih lagi ingat. Those are lasting results. With what lasting results? Kita semua ada ingatan-ingatan kita daripada zaman persekolahan kita, masa kita belajar, dan juga yang pembelajaran di luar bilik darjah. Dan daripada sistem pendidikan, kita selalu ada banyak soalan. What questions remain? Soalan yang kita tanya, kenapa ia tidak berlaku begini? Kenapa perkara ini berlaku? Kenapa murid ini menghadapi masalah ini? Kenapa guru menghadapi? So we have a lot of questions when we talk about education. And these questions remain, kadang-kala ada jawapan, kadang-kala kita sudah pun bersara tetapi soalan kita tidak terjawab. Saya kata tadi bahawa mungkin saya akan jawab bulat yang ketiga tadi. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Kalau kanak-kanak tu tak belajar dengan cara kita mengajar, mungkin kita mengajar cara dia belajar. Different children and in different areas learn differently. So tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak buku yang ditulis tentang the way schools work, the philosophy of learning dan sebagainya. Dan saya nak akhiri dengan ungkapan yang saya selalu bacakan, buku adalah beban latihan untuk minda, books are the training weights of the mind. Maksudnya apa? Kalau kita nak menguatkan otot, kita pergi ke gym. Kita nak menguatkan minda kita. Kita nak kelebihan pemikiran kita. Supaya kita boleh adakan deep thinking kita itu, then kita cari ilmu, tak semestinya dari buku, tapi juga daripada internet, daripada makalah, daripada majalah, daripada jurnal, dan apa juga sumber juga daripada perbualan kita dengan rakan-rakan. So tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya pada hari Khamis ini. Terima kasih
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih yang diucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra di atas perkongsian yang sangat menarik tadi. Diharapkan kita sama-sama mendapat pelajaran berkaitan apa yang dikongsikan oleh Datuk Dr. Mahendra sebentar tadi. Dan pada malam ini kita ada satu lagi topik yang menarik, iaitu berkaitan dengan skema. Topik ini akan dikongsikan oleh Encik Abu Kasim dari IPG Kampus Ipoh. Baik, sebelum saya jemput Encik Abu Kasim, saya ingin memperkenalkan sedikit latar belakang beliau. Baik, Encik Abu Kasim bin Ali Musa merupakan pensyarah pensyarah teknologi pendidikan dan sedang bertugas di Jabatan Teknologi Pendidikan dan Multimedia Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Dari segi pengalaman, beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang teknologi pendidikan, pernah berkhidmat di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun, dan sekarang ini beliau bertugas di Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini menyerahkan perbincangan kita pada malam ini kepada Encik Abu Kasim. Dipersilakan Encik Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Dr. Hadi, boleh dengar suara saya, Dr. Hadi? Jelas, jelas. Okey, alhamdulillah. Baik. Okey, rakan-rakan semua, okey, pada malam ni saya akan berkongsi dengan tuan-puan berkaitan dengan skema. Okey, sebelum tu saya akan ambil sedikit masa dulu untuk saya sharekan saya punya slide sekejap ya. Okey, baik, saya teruskan. Okey, baik, tajuknya ialah skema semakin berleluasa. Baik, sebagaimana kita tahu masalah sekarang kita selalu kita dengar di media sosial macam-macam lagi lah kita bisa dengar banyak orang awam di luar sana telah ditipu di dalam talian hingga menyebabkan kerugian beratus ribu dan juta ringgit. Baik, benda ni berlaku ada banyak sebab lah. InsyaAllah pada malam ni kita akan kongsi bersama. Mudah-mudahan perkongsian yang sedikit ini supaya kita dapat pengetahuan tu dan kita selamatlah terpelihara daripada kita ditipu. Baik. Okey, sebelum tu saya akan cerita dulu tentang apa yang dimaksudkan dengan perkembangan dunia. Saya lebih kepada merujuk kepada perkembangan industri teknologi sebab industri teknologi ini merujuk kepada penggunaan bahan api. Begitu juga dengan perkembangan teknologi pendidikan. Baik, kalau kita perhatikan dahulu pada zaman yang awal-awal dahulu pada tahun sekitar pada tahun 1784 waktu itu manusia menggunakan steam power of steam ni artinya menggunakan steam, bahan steam untuk menggerakkan ataupun menjana pergerakan mesin-mesin tu. Dan zaman berubah lagi kepada industri 2.0 di mana waktu itu manusia dah mula menggunakan teknologi elektrik, tenaga elektrik untuk pembuatan dan sebagainya. Kemudian manusia berkembang lagi pada sekitar tahun 1969 iaitu kita panggil industri 3.0, dunia semakin maju dan waktu itu manusia dah mula menggunakan komputer dan elektronik dalam keperluan kehidupan harian mereka. Jadi dan seterusnya dunia tak terhenti di situ dan dunia terus berkembang lagi iaitu dengan penggunaan industri 4.0. Okey, dalam industri 4.0 ini kita dah guna IoT IoT, Internet of Things yang dimasukkan di dalam setiap apa yang kita banner ataupun device-device yang kita guna dalam kehidupan harian. Begitu juga dengan teknologi pembelajaran dan sebagainya, kita semakin hari semakin berubah. Baik, saya tunjuk senario ni untuk kita perhatikan bagaimana trend kehidupan manusia dengan teknologi berubah. Okey, begitu juga dengan jenayah, penipuan juga dah berubah.
Okey, baik. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, sebab itu apabila dunia sekarang dah berada pada era kita panggil dia industri teknologi, industri 4.0, maka kita rakyat Malaysia tak boleh lari sebagai kewargaan negara digital. Siapa yang hidup zaman ni, paling tak ada mereka mesti tahu 9 elemen penting sebagai orang yang menggunakan teknologi pada zaman ini. Yang pertama sekali, mereka kena tahu apa itu yang dimaksudkan dengan akses digital, di mana semua pengguna mempunyai hak yang sama, kena menghormati orang lain dan sebagainya di dalam menggunakan digital. Okey. Dan seterusnya melibatkan perniagaan digital. Kita kena tahu bahawa sekarang cara manusia membeli barang dan sebagainya dah terdedah kepada perniagaan digital, di mana berlakunya transaksi kewangan semua melibatkan atas talian. Kita kena ada pengetahuan juga tentang itu. Okey, seterusnya komunikasi digital, bagaimana kita mengetahui hak orang lain, menjaga tidak menyakiti orang lain, merosakkan orang lain dan sebagainya pun kita kena tahu. Dan seterusnya literasi digital, kita mahir dengan digital, kan, kita boleh menggunakan digital dengan baik. Kemudian etika dalam digital, kita tidak merosakkan orang lain, kita tidak menyebarkan fitnah dan sebagainya. Dan seterusnya undang-undang digital kita kena tahu undang-undang multimedia, undang-undang multimedia 1998, undang-undang hak cipta, tanda tangan digital, semua kita kena ambil tahu kerana manusia telah berubah. Manusia secara fizikalnya telah banyak berubah kepada digital. Okey, kemudian kita juga kena tahu hak dan tanggungjawab digital. Hak dan tanggungjawab digital, kesihatan digital, kerana ini penting setelah kita lama menggunakan digital, kita kena tengok kesihatan dari segi mata kita, tangan kita, pemikiran kita juga, telinga dan sebagainya. Kita bimbang pendedahan yang terlalu lama dengan digital ini memberi kesan kepada kesihatan digital. Dan seterusnya adalah keselamatan digital bagaimana kita punya maklumat penting, data-data peribadi kita tidak semudahnya kita sebarkan kepada orang lain dan sebagainya. Dan kita ada kemahiran bagaimana kita nak lindung semua benda itu. Macam mana dekat rumah kita lindung rumah kita dengan pasang CCTV, pasang alarm, ada pagar dan sebagainya. Begitu juga dengan maklumat digital kita. Kita lindung dia dengan guna password, kita lindung dia dengan gunakan security, firewall dan sebagainya. Jadi sebagai warga negara digital yang hidup pada zaman ini, kita kena tahu 9 elemen utama ni untuk kita berada di dalam era zaman yang IoT ni. Okey, baik. Seterusnya, okey, ini yang saya cuba bawa pada tuan-puan semua di awal tadi. Kita tengok trenda dalam pelakuan jenayah. Okay, saya terus masuk kepada pelakuan jenayah. Kalau zaman dahulu segala jenayah fizikal banyak berlaku secara fizikal. Artinya si penyamun tu akan membawa pisau, dia akan membawa pisau, dia akan ugut mangsa dan sebagainya. Ataupun dia akan menggunakan motosikal, rakaman CCTV ni, okey, dia membuat samun, ataupun dia akan membawa senjata lain juga. Tetapi untuk zaman sekarang benda ni dah berkurangan sebenarnya, walaupun masih ada, tetapi kan trendnya telah berubah kepada penjenayah, kita panggil dia penjenayah cyber ataupun penipuan. Dan penipuan ini juga sebenarnya telah melibatkan kerugian yang sangat banyak. Bagaimana di atas talian pengguna ni atau kita end user ni memindah wang kita dengan mudah kepada si penyamun. Dengan dia ada kaedah dia dia memujuk kita dan sebagainya. Seperti Markov scam dan sebagainya. Itu ini yang perlu kita tahu sebagai kita rakyat Malaysia, sebagai kita warga negara digital yang hidup di era zaman sekarang, kita kena tahu semua benda-benda supaya apa tuan-puan, supaya kita tidak terjebak, kita tidak menjadi mangsa. Sebab boleh kata setiap hari di dalam media sosial dan sebagainya kita tengok ramai mangsa-mangsa dah menjadi tertipu dengan kegiatan mereka ni. Baik, okey. Apakah yang menyebabkan berlakunya benda-benda yang macam ni? Okey, kalau mengikut kajian yang telah dibuat bagi tempoh 16 November hingga 3 Disember 2021,
ketagihan ketagihan kepada internet antara punca peningkatan risiko keselamatan cyber. Jadi rupanya kalau dia ikut survey ni, dia pecah kepada dua ya. 2,955 ni adalah ibu bapa, manakala 13,953 ni adalah pelajar. Jadi jika diperhatikan kan, trend sekarang menyebabkan ketagihan yang tinggi ya terhadap internet ini menyebabkan ramai pengguna tertipu. Ramai pengguna telah ditipu di dalam talian. Dan statement yang penting di sini ialah ibu bapa tidak boleh lagi ya mengambil sikap memberikan telefon pintar kepada anak-anak mereka dalam konteks ingin memudahkan PDPR dan membiarkan tanpa kawalan. Dan akhirnya telefon yang samalah kita guna untuk pergi kerja, telefon yang samalah kita guna internet banking, untuk atas talian melibatkan jual beli pembelian barang dan sebagainya, dan telefon pintar sama jugalah diguna pakai oleh anak kita. Ini bahaya, sangat bahaya. Mereka yang ibu bapa perlu pantau dan perlu ada mekanisme ataupun security supaya device atau peranti yang diberikan terutama kepada yang terlalu muda ini tidak dilepaskan begitu sajalah. Ini antara peringatan yang diberikan oleh Tan Sri Anwar Musa betapa bahayanya ketagihan kepada penggunaan internet ini. Okey, cuba kita tengok. Okey, daripada hasil kajian ada tanda-tanda ketagihan internet dikenal pasti. Okey, yang pertama sekali kita cuba cek diri kita. Kita ni ada tak dalam kategori yang selalu tidur lewat? Kalau kita selalu tidur lewat dan kita tidur lewat itu kerana kita melayari ataupun kita dengan telefon ataupun dengan telefon pintar kita, maka sebenarnya kita ni adalah dikategorikan sebagai ketagih kepada internet. Ini adalah hasil pada kajian ya. Okay. Yang kedua ialah mereka, cuba kita perhatikan diri kita ataupun saudara kita dan sebagainya, adakah mereka ini lebih suka bermain dengan telefon pintar berbanding dengan rakan-rakan? Ada tak benda unsur yang macam tu pada anak kita kan? Kalau ada, sebenarnya mereka itu telah pun ketagih kepada penggunaan internet. Okey, yang seterusnya ini lagi parah ni. Ini lagi parah, peringkat yang bahaya ni. Mereka akan marah dan jika tidak dibenarkan guna telefon pintar. Jika mereka dihalang ataupun tak dibenarkan menggunakan telefon ataupun mengganggu kegiatan mereka, so dia akan mengamuk dan sebagainya. Ini dah parahlah. Ini kita perhati. Sebenarnya kan mana-mana tiga ni ada satu pada diri kita pun dah menandakan yang kita adalah dalam kategori yang macam ni. Sangat bergantung kepada internet untuk tujuan yang lalai lah, melainkan untuk tujuan pekerjaan, pembelajaran tu lain untuk tujuan yang lalai. Ini yang dimaksudkan. Okey, setakat ni boleh ya? Okey, baik. Okey, seterusnya. Baik. Okey, skamer semakin berleluasa. Okey, apa yang saya nak bincang pada malam ini ialah berkaitan dengan skamer. Okey, berkaitan dengan scam. Okey, baik. Skamer ini kan merupakan satu penipuan di mana mereka berusaha untuk mendapatkan kita punya nombor akaun, PIN ataupun TAC. Apabila mereka mendapat maklumat-maklumat sulit ini, maklumat peribadi kita ni, maka dengan mudah untuk mereka akses kita punya akaun, dan akhirnya kita akan melihat kita ditipulah dan duit di dalam akaun kita akan lesap dalam sekelip mata. Okey, dah akan lesap dalam sekelip mata. Biasanya scammer ni akan mengguna berbagai modus operandi dia lah supaya mangsa akan yakin dan percaya dengan kegiatan mereka. Okey, jadi setelah kita ada sedikit pengetahuan ni, barangkali kita boleh terselamat apabila kita menerima panggilan yang tidak dikenali dan sebagainya. Nanti kita akan tengok lagi apa yang dimaksudkan dengan scammer, dan saya akan masuklah dengan lebih detail jenis scammer dan seterusnya lah ya. Okey, baik. Okey, ini adalah jenis-jenis scammer jenis-jenis scammer yang okey, jenis-jenis scammer. Okey. Baik.
Okey, pertama sekali jenis skema yang popular yang popular yang selalu pengguna kena ialah kita panggil dia Macau scam. Macau scam ni dulu dia bermula di negara China, Taiwan dan sebagainya. Okey, modus operandi dia macam mana Macau scam ni? Yang pertama sekali Macau scam ni dia akan menyamar, biasa mereka akan menyamar sebagai pegawai bank, polis ataupun pegawai mahkamah SPRM dengan tujuan dia menakut-nakutkan mangsa lah. Okay, dia akan hubungi kita dan dia kata yang kita ni ada beli barang daripada luar negara dan terkandas di sepadan dan sebagainya dan disyaki di dalam barang tu ada dadah dan sebagainya. Jadi kita akan merasa panik lah. Kita akan rasa tertekan lah, rasa tak selamat. Sebenarnya bila kita rasa panik, rasa tertekan, dia dah mula nak masuk dalam masa tu. Sebab kita tidak boleh membuat pertimbangan secara waras. Dan dia akan pesan supaya tidak memberitahu kepada orang lain apa yang sedang berlaku ni, apa yang penyamaran yang sedang perbualan yang di antara mangsa dengan skamer. Dia pesan supaya jangan beritahu pihak lain. Jadi kita akan lagi bertambah panik. Kita akan bertambah panik. Dan akhirnya sekali dia akan meminta maklumat bank dan minta kita pindahkan sejumlah wang untuk menebus kita punya kesalahan tu. Sebenarnya kadang-kadang pasukan ini dia satu tim satu kumpulan. Kumpulan pertama akan dapat telefon, dia akan bercakap dengan kita lah. Kemudian dia akan pas kepada kawan dia juga. Kononnya pegawai daripada Bukit Aman contoh, polis. Kemudian dia akan pas lagi kepada bank negara lah dan sebagainya. Sebenarnya dalam tim dia, dalam masa 2-3 jam kadang-kadang dia pujuk kita, rayu kita sehingga kita yakin. Dan akhirnya bila kita dah yakin dan kita betul-betul seolah-olah benar lah kita dah buat salah, dan dalam pada masa itu dia dah mula minta kita pindahkan duit kita. Okey, biasanya kan skamer ni dia akan menggunakan 3 kaedah ya. Okey, ingat ya. Kaedah yang pertama ialah dia akan takutkan kita. Okey, bila kita mendapat panggilan benda yang melibatkan takut. Contoh daripada pegawai SPRM, dia takutkanlah. Dari pegawai polis, dia takutkan kita. So bila kita dapat panggilan macam ni, kita jangan panik lah. Kita jangan panik. Kalau kita dah ada pengetahuan, kan biasanya pegawai SPRM polis kita akan berurusan depan dengan depan lah, di balai dan sebagainya. Tidak perlu dia hubungi kita melalui telefon. Yang kedua, caranya ialah dia menggembirakan kita, dia happykan kita, dia sangat happykan kita. Kita sangat gembira. Contoh apa? Okey, dia kata, okey tuan atau puan, anda telah memenangi 100K, 100,000 K ya. Kita sangat happy. Bila kita sangat happy pun sama juga, kita hilang pertimbangan, kita tak boleh berfikir dengan waras. Okey, tuan telah menang, tetapi untuk dapat 100,000 K ni, 100,000 ringgit ni, tuan kena bank in lah sedikit duit dalam 2,000, 3,000 untuk kami proses. Jadi kita pun tamak, tak apalah hilang 2-3 ribu nak dapat 100,000. Dan akhirnya lesap macam tu, 2-3 ribu dan 100,000 pun tak dapat. Okey. Dan yang seterusnya ialah yang ketiga, biasanya mereka menjalinkan hubungan yang lama. Hubungan yang lama ni dia biasanya kita akan jumpa dalam chatting room dan sebagainya. Dalam laman sosial kita berkenalan dan dia menggunakan identiti yang palsu. Bukan dia yang sebenar pun. Dia guna gambar yang lain, profil dia yang lain, bukan yang sebenar. Dan akhirnya di awal pertemuan, perjumpaan di dalam laman sosial tu, dia tak minta duit. Dia sebenarnya dia membina keyakinan dulu. Kadang-kadang dia membina keyakinan sampai sebulan, kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan dan makan tahun. Sampailah kita yakin bahawa rakan ataupun yang kita berhubung dalam talian ini merupakan betul-betul kawan yang sejati ya. Ini kita panggil dia love scam lah, scam percintaan. Dan di hujung nanti dia akan minta simpati untuk kita pindahkan wang dan sebagainya. Ingat tu, dalam hidup ini modus operandi dia akan main 3 benda ni. Dia bagi kita sangat takut, sebagai pegawai polis lah, SPRM lah, pegawai penguatkuasa. Kemudian kita bagi kita sangat happy, menang cabutan bertuah, dapat hadiah dan sebagainya. Dan akhir sekali dia mewujudkan
hubungan yang lama. Jadi kita kena pantau lah kalau kita ada anak-anak dan sebagainya, pelajar kita kena maklum benda ni ya, supaya mereka tidak menjadi mangsa. Okey, siapa pula biasanya yang menjadi mangsa, yang selalu menjadi mangsa kepada Makau scam ni? Makau scam. Okey, yang pertama sekali yang menjadi mangsa adalah kita panggil dia warga emas. Warga emas ni adalah warga yang biasanya pejabat awam, golongan yang dah pencen. Golongan yang pencen yang dia mendalami tentang digital ni ialah asas-asas saja. Lepas tu dia jenis pasrah dan dia pun ada duit kan, orang-orang pencen, dan mereka ni yang selalu yang akan di scam, yang akan ditipu. Dan selalu kita dengar orang yang pencen ni lah kehilangan 60,000, 100,000 dan sebagainya dalam sekelip mata ditipu. Sebab mereka menipu, dia ada level dia, ada keupayaan dia, memang dilatih cara menipu dan sebagainya. Okey, dan keseluruhannya sudah pastilah orang yang kaya, orang yang kaya berharta. Mereka ni akan diburu secara maya. Kalau kadang awal tadi saya tunjuk fizikal kan, dikejar dengan menggunakan senjata dan sebagainya. Pisau, pistol, tetapi sekarang dia kejar secara maya. Dia akan masuk dalam talian kita, tak kira waktu, siang, malam, dia cuba-cuba. Akhirnya once kita dah terperangkap, kita tak sedar itu adalah Makau scam atau scammer. Dan okey, golongan orang yang mudah cemas. Macam saya beritahu tadilah, yang sangat cemas ini adalah mungkin dia sangat takut, kan, terlampau takut atau terlampau gembira, dan dia tidak boleh membuat pertimbangan, membuat fikiran yang secara waras. Akhirnya mereka akan tertipu. Okey, baik. Okey, seterusnya apa yang kita nak tengok di dalam ini ialah jenis scam lagi ialah love scam. Ini yang saya katakan tadi ya, sejelas di awal tadi, scam percintaan. Biasanya dia akan kenal melalui laman Facebook. Hati-hati ya di laman Facebook ni. Okey, dan seterusnya dia akan menjalinkanlah hubungan yang lama ya. Dalam masa yang sama dia dah susunlah strategi dia. Tetapi sebelum dia nak menipu, biasanya dia membuat hubungan yang lama sehingga mangsa betul-betul yakin ya kepada si penjenayah ni. Dan mereka sebenarnya tidak ditipu kan. Bila tidak ditipu dah yakin, so dah terpedaya, akhirnya kita akan buat apa sajalah kan, dah terlibat dengan percintaan palsu ni. Minta dipindahkan wang, kita akan ikut dia kan, dan sebagainya. Dan saya ada sebelum saya ada dengar kes seorang pejabat awam yang telah mati isterinya, dia terlibat dengan percintaan dengan perempuan di luar negara kan, dan akhirnya perempuan tu pun kata nak convert kepada Muslim, nak masuk dan sebagainya, tetapi tak juga. Dan anak dia dah nasihatkan sebenarnya, ayah ini sebenarnya satu scammer, dan ayah dia tak percaya kan. Dan dalam pada itu perempuan tu minta 15K untuk proses nak masuk ke Malaysia, so dah transfer. Lepas tu tak masuk-masuk lagi, minta lagi, dan akhirnya sampailah bapak dia dah mulalah rasa percaya. Dalam pada itu dia pun masih kata sebenarnya perempuan tu wujud dan dia tidak ditipu. Sebenarnya kenapa benda tu berlaku? Kerana dia telah membuat jalinan yang sangat lama. Yang sangat lama sehingga mangsa menjadi yakin. Ini bahaya love scam. Dia akan menyebabkan kita percaya, dan akhirnya dah kita percaya dan kita akan ikutlah apa kehendak di dalam apa yang diminta di dalam pasangan ni, percintaan ni. Okey, baik, keseterusnya adalah scam pinjaman kewangan. Ini pun satu juga dia kata pinjaman kewangan dapat segera kan, tidak perlu penjamin dan sebagainya. Okey, jadi apabila kita hubungi dia, so sebelum nak dapat pinjaman tu kita kena, biasa dia akan minta deposit lah, dia akan minta deposit, dan sesiapa yang tidak ada tidak ada pengetahuan, terpengaruh, so dia akan transfer lah deposit tu, dan akhirnya dia akan hilangkan diri. Okey, baik. Okey, seterusnya ialah jenis penipuan yang berlaku juga ialah bagaimana penipuan melibatkan jual tanah lot lidi. Okey, walaupun benda ni kalau kita tak terlibat dengan pembelian tanah dan sebagainya, sekurang-kurangnya kita ada pengetahuan lah tentang jual tanah lot lidi ni. Okey, dia macam ni, jual tanah lot lidi ni dia akan naikkan satu papan tanda lah, tanah untuk dijual, sila hubungi dan sebagainya lah. Once kita telefon je dia, okey, dia akan beritahu lah ya, tanah ni untuk dijual,
dan belum ada pembeli lagi dengan harga yang sangat murah lah, sangat murah. Maksudnya kita akan dapat petak tanah di situlah setelah kita beli, dan dia minta, biasanya dia akan minta kita bayar sedikit bayaran deposit kepada dia untuk dia nak proses dan sebagainya. Seterusnya bila kita dah mula bayar, dia lesap. Dan kes-kes macam ni bila mangsa pergi pejabat tanah buat carian dan sebagainya, lot tanah tu, dan sebenarnya tuan tanah tu memang tak nak jual pada siapa pun, cuma ada je penipuan masuk dan mengatakan tanah tu untuk dijual. Ini pun kena hati-hati juga. Biasanya kalau si pembeli tanah ni kan, kalau dia nak beli, dia akan terus berurusan dengan pejabat tanah dahulu kan, sebelum berurusan dapat maklumat daripada si penjual, dan dia akan refer dengan pejabat tanah. Boleh dibeli dan sebagainya. Kalau tidak, akan jadi mangsa macam ni lah. Okey. Baik. Keseterusnya adalah scam MAS atau ATA, Estimated Time Arrival, pun scam yang popular juga, penipuan yang popular. Dia melibatkan orang-orang yang banyak duit lah, yang melabur 150,000 ringgit ke atas dan sebagainya. Dia menjanjikan pulangan emas, beli emas 1 kilo, contohnya bayarlah duit 100,000 K, dan dalam masa 6 bulan nanti dia dapat keuntungan lah. Setelah dia matang, emas tu akan dapat pada dia, dan keuntungan terus dapat. Jadi macam menarik lah, package tu macam menarik. Jadi sama juga bayar duit 150 K, dia akan datang dengan dokumen, bukti dan sebagainya untuk meyakinkan mangsa. Apabila mangsa dah yakin, kan, mangsa akan buat transaksi pindah, dan akhirnya mereka pun akan menghilangkan diri, tak dapat dikesan. Okey, baik. Okey, jenis penipuan atas talian yang keseterusnya melibatkan pelaburan saham lah. Okey, ini pun hati-hati ya. Walaupun kita tidak bermain dengan saham, dan sekurang-kurangnya kita ada pengetahuan tentang itulah. Pun sama juga mereka mengatakan mereka ni ahli saham yang sangat mahir dan sebagainya, dan mereka akan jumpa kita, ceritalah tentang kelebihan ni sehingga mempengaruhi kita. Biasanya menyebabkan keuntungan yang banyak kan, kita mulalah tak boleh buat pertimbangan dan akhirnya berminat kan. Dalam pada tu sebenarnya kita telah ditipu. Okey. Jadi hati-hati. Baik, seterusnya adalah scam yang melibatkan mungkin kita tak pernah dengar benda ni, iaitu scam pelaburan bisnes berkaitan haiwan belaan. Ada setengah haiwan-haiwan ni mempunyai nilai atau perpulangan keuntungan yang sangat tinggi. Jadi mereka ambil peluang lah. Mereka kata okey, haiwan ni ada sertifikat, ada sedia daripada luar, kita bawa masuk dan haiwan ni akan beranak, dan dalam masa setahun ada berapa ekor anak dia dan boleh membesar. Yalah, dia akan cerita benda yang best-best, menarik, dan cerita tentang keuntungan berlipat ganda. Akhirnya kita berminat kan. Dalam pada tu kita bayar duit kan, haiwan pun tak dapat, duit pun lesap. Itulah okey, dia akan datang bawa dengan bukti gambar orang-orang yang dah buat kan keuntungan, pemindah wang dan sebagainya. Jadi benda tu yang menyebabkan kita minat, kita yakin. Sebenarnya scam ni, penipuan ni, dia meyakinkan mangsa, dia meyakinkan mangsa sehingga mangsa percaya, yang mangsa tidak ditipu. Kan setelah betul-betul yakin, barulah dia minta kita buat sesuatu. Dia macam kontrol kita, so kita akan follow lah. Follow kita pun tak sedar, macam phishing kan, dia follow, dia buat, kita pun tak sedar, akhirnya kita pun sudah alamat, kita pun dah kena tipu. Itu pentingnya kita ada pengetahuan, sedikit pengetahuan pun tak apa, sekurang-kurangnya kita terselamatlah, kita terselamat. Berbanding kalau kita langsung tidak ada pengetahuan, sudah pasti kita akan kena tipu lah, scam. Baik, okey. Jadi antara benda yang penting yang kita kena tahu ialah resiko di dalam talian. Bila kita di dalam talian ni, kita sebenarnya once kita masuk saja atas talian online, kalau sekarang kita panggil online, kita akan terdedah dengan beberapa situasi atau keadaan lah. Okey, sebenarnya sini banyak kita ada bully cyber kan, ada orang yang kena bully cyber dalam tu. Kita juga ada cerita tentang pelanggaran hak cipta. Kalau pelajar contohnya dia nak muat turun gambar
yang tanpa kebenaran dan sebagainya. Ini kena fikirkan hak cipta, nanti dia kena saman. So phishing ni pun sama juga, dia akan hasut kita, dia akan menyebabkan kita rasa yakin follow dia. Follow kita galit. Kita akan follow hingga kita tak sedar kita dah dedahkan semua maklumat penting diri kita. Ini perjudian. Ini antara yang ada di dalam talian lah yang kita kena jaga. Once kita berada di atas talian, kita kena ingatkan pelajar kita, anak-anak kita dan siapa yang berada di sekeliling kita tentang benda ni. Jenayah cyber, hasutan, melibatkan fitnah. Ini maklumat palsu. Maklumat palsu pun kita kena ada kemahiran bagaimana kita terima maklumat. Kita perlu terima maklumat, dah kita terima maklumat tu kita nak terima bulat macam tu ke? Sebab kita tak tahu si penulis tu kan. Dia kadang dia ada tujuan dia menulis tu, dia nak memfitnah orang dan sebagainya. Okey, ini pun kita ada kena perkara. Banyaklah virus. Ini yang saya bincangkan tadi, love scam, scam penipuan percintaan ni kan. Kemudian kecurian identiti, kita punya maklumat dicuri tanpa disedari, penipuan kewangan. Ini yang berlaku, penggodaman. Sebab itu kita wujudkan Malaysia, negara kita wujudkan warga negara digital supaya kita kuasai 9 elemen tu. 9 elemen tu sekarang memang semua rakyat Malaysia kena kuasai sebab kita dah berada era digital ni, era IoT ni. So nak tak nak kita kena kuasai dia sebab kita selalu masuk dalam talian. Once kita masuk dalam talian, kita akan sentiasa terdedah dengan risiko-risiko ini. Okey, kita ada pornografi, keganasan cyber juga, terlebih kongsi maklumat. Ini satu lagi. Kalau kita dalam talian, kita jangan mudah-mudahlah kita lebih kongsi maklumat, kongsi peristiwa. Setengah tu dia suka capture gambar kan, dia ambil gambar hantar dalam Facebook lah, dalam media sosial dan sebagainya. Benda yang macam ni, lebih kongsi ni bahaya sebenarnya. Nanti tau lebih kongsi ni dia akan pergi ke mana tau? Dia akan pergi kepada bully cyber. Dia ada tim yang akan ambil maklumat-maklumat kita dan sebagainya, dia akan bully pula. Dia akan bully kita. Jaga-jaga terutama wanita lah ya. Okey, kemudian penggunaan bermasalah. Okey, kemudian kita ada malware dan kita ada kandungan bersifat yang jelik dan mengancam. Ini adalah serangan man in the middle, mid-M ni, DDoS dan sebagainya. Ini semua merupakan resiko kalau kita berada di dalam talian. Jadi once kita masuk dalam talian, kalau kita sebagai pelajar, kita kena tahu apa tujuan kita masuk. Kita fokuslah mencari bahan, kerja buat kita sebagai pendidik. Kalau kita sebagai ibu bapa, kita masuk untuk urusan internet banking dan sebagainya, kita fokus kepada dia. Habis tu kita selesai, kita keluarlah. Kerana apa? Kerana kita tak nak masuk dalam kategori yang tadilah. Pertama, kategori orang yang ketagih dengan internet. Sekarang dia panggil istilah yang ketagih dengan internet. Okey, baik. Okay, seterusnya ialah baik. Jadi kita dah perhatikan tadi, kan? Jadi ada beberapa kaedah lah ataupun panduan sebagai kita nak pendinding lah diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, rakan-rakan kita, pelajar kita, supaya mereka tidak menjadi mangsa, supaya mereka tidak jadi mangsa terhadap scam ni atau penipuan. Okey, pertama sekali dia bagi satu akronim, kita boleh guna SMART ya. Yang pertama ialah safe atau selamat. Kita kena ingat kita sentiasa berhati-hati dan jangan sekali-kali kongsi ya. Okay, kita jangan sekali-kali kongsi maklumat. Jangan share. Mudah kita nak tangkap gambar dan sebagainya hantar. Itu pun jenis maklumat juga. Tambahlah maklumat peribadi ya, melibatkan account number, telefon number dan sebagainya. Dengan mudah kepada orang yang tidak dikenali ya. Kita tak kenal pun dia atas talian. Atas talian ni online dia akan menyamar dia menggunakan samaran dan sebagainya, kita pun share. Okey, kemudian jumpa ataupun meeting kita jumpa, elakkan daripada kita bertemu dengan orang yang hanya dikenali dalam talian. Jangan ya. Jangan sesekali kita dah kononnya kita dah bercinta, dah love dalam tu, so kita nak jumpa dia. Kan bahaya, kita tak kenal identiti dia di dalam talian tak sama dengan identiti sebenar nanti. Jika perlu, kalau sangat berdesak kita boleh bawa orang lain lah
barangkali ibu bapa juga dalam pertemuan tu. Itu jika perlu. Yang baiknya ialah elakkan bertemu, dan yang paling penting adalah jangan terlibat dengan chatting di dalam talian ni. Tak payahlah. Tak payahlah, dah terjebak nanti susah. Okey, yang kedua adalah terima atau accepting. Jangan klik pautan ataupun muat turun apa-apa bahan daripada orang yang tidak dikenali. Ini selalu dia hantar di dalam Telegram, dia hantar di dalam email dan sebagainya. Kita pun rasa, kita ingat benda tu tak ada apa-apa, kita just klik kita muat turun. Bila kita klik atau muat turun, kita sebenarnya telah membuka pintu lah untuk scammer ni masuk, ataupun mereka yang ada kemahiran yang tinggi di dalam perkomputeran, dia masuk untuk dia ambil alih kita punya akaun nanti. Dia akan ambil alih akaun kita, mungkin akaun Telegram kita kan. Bila dia ambil alih, dia akan hantarlah bagi pihak kita macam-macam kepada kawan-kawan orang lain tentang kita, minta pertolongan dan sebagainya. Okey, kemudian dipercayai identiti palsu, bukan semua maklumat dalam talian itu benar. Itu yang kita kena ingat. Bila kita layari internet, kita di dalam talian, ada satu benda yang kita kena ingat, identiti palsu. Jadi bukan semua maklumat dalam talian itu benar. Mana kita kena selidik dululah beberapa kali, tanya pakar dan sebagainya kalau kita nak refer maklumat itu. Dan akhir sekali kita laporkan seseorang atau sesuatu perkara yang membuatkan mereka rasa tidak selesa atau tidak selamat. Biasanya kalau scammer ni kan, once dia dah pegang kita, dia kalau boleh dia nak rahsiakan supaya kita tak cerita pada orang lain apa aktiviti yang sedang berlaku, apa perkara yang disembangkan dan sebagainya. Dia nak kita berahsiakan supaya tak share kepada orang lain. Kalau kita dah dapat ugutan macam itu, confirm lah scammer. Itu confirm lah satu penipuan, satu penipuan yang licik. Kadang-kadang orang yang kena tipu tu bukan orang biasa-biasa, orang yang ada kemahiran yang tinggi dalam pertukaran. Penjawat-penjawat awam yang ada kemahiran pun kena tipu, kerana itulah kerana kita ambil mudah tentang perkara keselamatan ni, akhirnya kita abaikan dan kita satu lagi kita nak cuba kan, kadang kalau scammer call kita, tak apalah kita nak mainkan dia, kita nak konon nak balas balik, kita tengok apa kesan dia, tak payah layan, bahaya sebab mereka ni ada school dia, ada sekolah dia belajar macam mana dia nak manipulate. Nanti akhirnya kita yang terperangkap. Okey, baik. Okey, dan saya rasa itu saja perkongsian saya, dan sebenarnya di dalam perkongsian saya ni saya telah sediakan untuk aktiviti interaktif. Okey, interaktif untuk tuan-puan, bukan apa saja untuk kita jawab apa yang telah saya kongsikan tadi di dalam satu sesi kuis, kita panggil dia Kahoot. Okey, para hadirin sekalian boleh masuk ke Kahoot sekarang dengan type lah pautan tu http kahoot.it. Okey, nanti di bawah tu ada nota sikit. Okey, pemenang kuis Kahoot diminta meninggalkan alamat email di dalam ruang sembang lah dalam sembang Zoom ni, supaya pihak urustia dapat beri hadiah lah kepada pemenang. So kita ambil 3 orang lah tempat pertama 2, 3. Okey, kalau dah sedia, okey, boleh type sekarang pada web browser. Kalau pakai smartphone pun boleh type. Okey, bila type, saya sekejap Okey, bila type nanti dia akan masukkan maklumat, nanti dia akan minta masukkan PIN. Okey. Okey, itu adalah game PIN dia untuk Kahoot kali ini. Okey, jadi tuan-puan boleh masukkan, dan siapa yang dah masukkan nama yang sebenar, kan nanti dia akan keluar kat sini. So sekarang Kahoot ni dia waiting for players lah. Dia menunggu siapa yang dah dapat masukkan PIN tu, nama dia akan keluar kat sini. Ingat di akhir nanti siapa yang menang boleh share dia punya email di dalam ruang chat Zoom ini untuk tinggalkan email lah. Nanti pihak urustia akan send hadiah kepada kamu lah. Okey, jadi dalam kuis ni senang je. Peraturan dia siapa yang cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Kamu tengoklah simbol-simbol yang keluar pada skrin tu. Okey, anda tengok simbol yang keluar pada skrin, anda pilihlah berdasarkan simbol tu. Okey.
Kalau macam tu saya tutup lah saya dah tutup. Masa pun dah melebihi 3 minit. So saya akan mula. Okay, ready, fokus ya. Okay. Okay, soalan yang pertama. Okay, baik. Okay, ramai peserta yang jawab markau scam. Bila melibatkan panggilan, penyabaran panggilan telefon, kita panggil dia markau scam. Dia akan takut-takutkan kita dan sebagainya. Okay, next. Okay, kita tengok dulu. Okay, skor. Okay, Nur Saiza 937 diikuti oleh Mio Lee Yun. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Siapa cepat dan tepat? Tanda-tanda ketagihan internet. Kecuali. Okey, bagus ramai peserta yang menjawab sering kehabisan data telefon Okey, baik kita tengok sekarang skor. Okey, Gojo dah naik ke atas Nur Sazna dah pergi tempat kedua. Okey, kena maintain lah dan orang lain pun berpeluang juga. Okey, next soalan yang ketiga. Okey, bagus 13 orang dapat jawab dengan betul. Sekarang kita tengok skor. Okey, Nur Sazza naik balik. 2401 Gojo dan saya ni dia baru naik ni. Hafiz as a set with a secret answer. Okey, Afiq pun sama Okey, boleh teruskan. Soalan yang seterusnya, soalan keempat. Okey. Ramai yang jawab 8. Sebenarnya penjenayah dia first time dia jumpa kita kan. Mangsa dia tak minta lagi pindahkan wang putus pindah wang. Dia tak buat macam tu. Dia akan berhubungan yang lama dulu, yakinkan dan sebagainya. Okey, mari kita lihat skor. Yes, Nurul Sazza masih lagi tempat pertama. Kan soalan yang terakhir ini penentuan soalan kelima. Okey, tenang dan jawab sekarang. Okey Okey, semua jawab betul Janganlah kita cuba nak bermain-main dengan penjenayah ni nanti dia akan kenakan kita akhirnya. Okey, kita tengok sekarang podium. Okey, tempat ketiga. Okey, tahniah saya pun tak tahulah siapa saya ni. Okey, yang kedua Gojo pun saya tak kenal juga. Tak apa, nanti bagi je email Nur Shazna. Okey, tahniah kepada semua pemenang dan kita akan saya dah capture. Okey, tahniah dan yang lain boleh cuba lagi. Boleh cuba lagi Dan untuk saya serahkan baliklah kepada urus dia pada malam ni. Okey. Saya serahkan balik kepada Dr. Adi. Baik. Okey. Terima kasih Encik Abu atas perkongsian yang amat menarik pada malam ini. Tahniah kepada semua penonton yang sudi menonton daripada awal sehingga akhir. Tahniah juga kepada penonton-penonton yang turut mengambil bahagian pada malam ini dalam penggunaan Kahoot tadi dan kepada pemenang Syazza, Gojo dan saya sila tinggalkan email sebab kita akan Encik Abu akan bagi sedikit token hadiah dalam bentuk e-book jadi sudah ni boleh type terus ni Syazza, Gojo dan saya tadi pada ruangan chat nanti kita boleh pick up dia punya nombor email address dia
Jadi tahniah ya kepada semua ya. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan satu lagi siri CDL hands on kluster IPG. InsyaAllah ya kita akan mengadakan satu siri lagi ya pada minggu hadapan ya, siri yang keempat ya. Jadi pada sidang penonton ya, kita jumpa lagi ya pada hari dan waktu yang sama insyaAllah ya pada minggu hadapan ya, iaitu pada hari Jumaat pukul 8:30 malam. Jadi dengan ini kita tangguhkan dulu pertemuan kita ya. Kita jumpa pada minggu depan insyaAllah ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tadi. Ya, sama-sama.